Terima kasih dan selamat petang semua. Terima kasih Cikgu Emily kerana sudi jadi moderator pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kita pada petang ini, petang untuk sesi snippet ini. Dan tajuk yang saya pilih dalam beberapa siri yang kebelakangan ini banyak saya fokus kepada kepimpinan. Dan untuk kepimpinan kali ini saya fokus kepada path goal theory. Bagaimana kita mengambil satu tindakan ya sebagai pemimpin untuk menyokong anak buah kita melihat mengikut keadaan semasa atau situational, situasi semasa. So path goal theory ini dia akan melihat daripada 4 perspektif uh, style kepimpinan. So, mari kita lihat pada slide yang pertama. Slide yang pertama ni adalah apa yang saya sebut pada minggu lepas, the 7 traits of great leaders ya. Yang pertama, ini sebagai satu imbas kembali kepada apa yang kita fikir, saya kongsikan minggu lepas. Seorang pemimpin ni dia mesti sentiasa mempunyai satu tabiat yang positif, satu tenaga yang positif, satu sikap yang proaktif. Dia mengagihkan atau delegasikan peranan atau tugasan kepada anak buah dia sepenuhnya. Dan beliau mudah didekati, dia approachable. Yang kelima, dia tidak akan mengharapkan sesuatu daripada anak buah dia kalau dia sendiri tidak akan melakukannya, kalau dia dalam keadaan yang sama. So, kalau dia mengharapkan sesuatu daripada anak buah, sudah pastinya dia sendiri pun sedia melakukannya. Dan ada kesilapan di sini. They are accountable, bukan approachable. They are accountable. Dia mengambil tanggungjawab tentang apa jua dia lakukan. Ini adalah satu ciri atau trait yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dia mesti accountable untuk apa jua yang berlaku dalam organisasi beliau. Dan yang ketujuh, beliau decisive. Sedia membuat keputusan. Yang penting membuat keputusan. Maupun keputusan itu tepat atau kurang tepat, itu tidak menjadi satu perkara yang kita harus pertikaikan. Yang penting ialah untuk membuat keputusan. Of course, bagi seorang pemimpin, dia akan mengambil kira pelbagai perkara sebelum dia membuat sesuatu keputusan. Tapi pemimpin yang tidak berani nak membuat keputusan akan tidak dapat meletakkan satu arah bagi organisasi yang beliau pimpin. So, membuat keputusan ini adalah satu ciri atau trait yang sangat penting. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada path goal leadership theory yang diasaskan oleh Martin Evans dan Robert House. Ya. Dia mengaitkan style kepimpinan dengan faktor kontingensi atau faktor situasi semasa dengan apa yang dihasratkan, outcome dia. Dan premis untuk path goal theory, apa asasnya? Asasnya ialah seorang pemimpin mesti membantu anak buahnya untuk mencapai matlamat dan juga mengurangkan apa jua rintangan dan kekangan dalam mencapai kejayaan bagi organisasi. Pemimpin perlu mengikhtiarkan kalau perlu berlaku perubahan tingkah laku supaya ia sesuai dengan situasi semasa. So, ini adalah satu ciri yang penting bagaimana beliau menyesuaikan situasi dengan ciri-ciri kepimpinan. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut tadi, dalam path goal theory ini, tugas seorang pemimpin adalah untuk membantu, mengarah, membimbing dan juga melatih anak buah dia ke arah mencapai satu matlamat. Dan bagi seorang pemimpin, dia akan menilai dan juga meneliti ciri-ciri anak buah dia dan sesuaikan
style kepimpinan dengan situasi tersebut. Jangan lupa, dia akan melihat tugasan, dia akan melihat ciri-ciri yang ada pada anak buah dia dan kaitkannya dengan style kepimpinan. Teori ini berdiri di atas asas bahawa style yang sesuai dengan ciri-ciri situasi tersebut. Kita akan cari style yang paling sesuai dengan keadaan semasa, dengan faktor-faktor contingency. Next slide, please. So, kalau kita lihat teori path goal ini secara keseluruhan, kalau situasinya merupakan di mana seseorang anak buah itu kurang keyakinan, maka style kepimpinan yang akan kita gunakan adalah berbentuk supportive, menyokong. Untuk apa hasratnya? Untuk menambah keyakinan anak buah supaya dia dapat menyelesaikan tugasan. So, memberi keyakinan ini adalah satu tugasan penting atau hasrat penting pemimpin yang mempunyai style supportive atau style yang menyokong anak buah. Dan sekiranya itu berlaku, maka hasilnya apa? Anak buah akan melipat gandakan usaha. Sudah pastinya akan ada um, kepuasan kerja dan juga dari segi prestasi kerja dan tidak ada banyak rungutan. Kalau kita gunakan pendekatan supportif atau berbentuk sokongan. Kalaulah situasi yang kedua, tidak ada cabaran kerja. Kalau kita tidak ada cabaran kerja di tempat kerja, maka style kepimpinan harus berbentuk untuk mencapai sesuatu daripada melakukan tugasan itu, achievement oriented, untuk mencapai hasrat atau matlamat, untuk menyelesaikan tugasan. So, dalam situasi ini, akan diletakkan satu ketetapan apa yang perlu dicapai dan matlamat yang boleh dicapai. Bukannya tidak terlalu susah. Ya. Dan hasratnya sudah pastinya ada prestasinya akan meningkat dan ada kepuasan kerja yang lebih menyerlah. Yang ketiga, kalaulah tidak ada prosedur yang tepat dan juga keputusan yang tidak tepat atau keputusan yang kurang sesuai, maka kita harus menggunakan ciri atau style kepimpinan yang melibatkan aspek pelibatan anak buah. So, bila kita melibatkan anak buah dalam organisasi, maka kita boleh terima cadangan mereka dan kita libatkan mereka dalam proses membuat keputusan. Kita menghormati pengalaman mereka. Kita menghormati kepakaran mereka. Sebagai pemimpin tidak semestinya kita mempunyai segala kepakarannya. So, kalau itu berlaku, maka hasilnya sudah pastinya prestasi kerja meningkat dan juga kepuasan kerja akan meningkat dan tidak ada banyak perubahan kepada atau pertukaran dari segi pekerja kita. Tidak ramai yang minta tukar atau berhenti kerja dan sebagainya. Nah, situasi yang keempat, kalau tugasan yang kita beri itu adalah satu tugasan yang memang sesuatu yang sukar atau kompleks, tidak jelas, tidak terang. Maka dalam situasi sebegini, situasi kepimpinan yang kita akan gunakan adalah yang boleh memimpin, yang boleh membimbing, direktif. Kita tunjuk arah dan hala tuju untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik. So, dalam directive approach ini sudah pastinya akan berlaku
prestasi kerja yang lebih menyerlah, okay, dan juga kepuasan kerja yang lebih menyerlah. Next slide, please. So, jangan lupa, bagi seorang pemimpin, 4 style ini, supportive, can we go back to the previous? Supportive atau yang berbentuk pencapaian, yang ketiga perlibatan, dan yang keempat sebagai satu hala tuju, directive atau menunjuk arah. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau jadi directive leader ni, kita sentiasa akan memberi pesanan kepada anak buah apa yang sepatutnya mereka lakukan dengan tepat dan bagaimana mereka dapat lakukan. Dan kita letakkan satu tarikh di mana tugas itu perlu diselesaikan. Itu yang directive leaders. Mereka akan menggunakan pendekatan sebegitu. Kalau participative leader atau yang mengutarakan perlibatan, dia lebih akan mengutamakan kolaborasi. Dia akan melibatkan anak buah dalam membuat keputusan. Dia sentiasa akan mengharapkan idea dan input daripada anak buah. Dan lepas mengambil kira semua maklumat ni, beliau akan membuat keputusan. So, pemimpin tersebut ialah participative leader. Pendekatan itu yang beliau akan gunakan. Yang ketiga ialah supportive. Apakah ciri atau style ini? Mereka adalah yang mudah didekati, seperti rakan. Mereka bertindak sebagai rakan dan mereka sentiasa menunjukkan keprihatinan terhadap anak buah mereka. Mereka mudah didekati dan mereka akan cuba buat yang terbaik untuk anak buah dalam mencapai matlamat kerja. Dan yang berbentuk pencapaian, kepimpinan berbentuk pencapaian ini, dia akan ke arah mencapai prestasi cemerlang secara berterusan, iaitu dia akan mengamalkan Kaizen, continuous improvement. Dia akan letak satu asas TOV dan apa yang beliau harapkan dalam jangka masa daripada take-off value atau baseline itu. So, cuba fikirkan apakah pendekatan yang terbaik untuk digunakan. Ya. So, directive leadership, supportive leadership, participative leadership, atau achievement-oriented leadership. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini rumusan daripada itu. Saya rasa cuba fikirkan pendekatan yang mana yang hendak digunakan. Directive, supportive, participative, atau achievement-oriented leadership. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu 4 style kepimpinan dalam PATH Goal Theory ini, dan lihatlah apakah pendekatan yang hendak digunakan dalam yang kita nak amalkan dalam organisasi kita. Kalau anda pemimpin, anda boleh lihat apakah pendekatan yang nak digunakan, dan kalau anda seorang subordinate dalam organisasi, maka anda boleh lihat apakah pendekatan yang digunakan oleh pemimpin anda. So, tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, termasuk daripada buku, makalah, majalah, dan juga daripada situasi atau intellectual discourse kita dengan rakan. So, tuan-tuan dan puan-puan, remember, reading is thinking. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.